Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Alhamdulillah, pada pagi 22 hari bulan 1 21 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ibrahim. Surah Ibrahim, surah yang ke-14, juzuk yang ke-13. Sambungan kita bermula dari ayat yang ke-24. Sambungan kita bermula ayat yang ke-24. Iaitulah Allah SWT buat dua bandingan kalimatan tayyibah, kalimah yang baik, dan kalimatan khabithah, kalimah yang buruk. InsyaAllah kita cuba bincangkan dalam ayat ini beberapa bandingan contoh yang telah ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kita baca ayat yang ke-24. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Kita balik kepada ayat kita, ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24, Allah SWT buat bandingan. Alam tara kaifa daraballahu mathala. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatin kasajaratin tayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama'. Allahu Akbar. Ayat ini mengajarkan kepada kita Allah SWT buat bandingan kaifa daraballahu mathalan. Allah buat bandingan syabahan, dan disamakan dengan kalimah tayyibah. Kita akan tengok apa dia kalimah tayyibah yang ditafsirkan oleh para ulama yang muktabar. Dan bandingan itu pokok umbinya, akarnya kukuh di bumi, dahannya menjulang ke langit. Ini dia panggil ilmu al-mathal, bandingan di dalam Al-Quran. Menarik tuan-tuan. Ada sebuah risalah tajuk dia Al-Mathal fil Quran. Elok kalau kita baca bandingan-bandingan yang Allah Ta'ala buat dalam Quran. Ayat ini datang bila
datang setelah Allah Ta'ala cerita kepada kita dalam siri yang lepas, dalam ayat-ayat yang lepas, kan, ayat tentang keadaan orang-orang yang bahagia, dan juga ayat golongan-golongan yang telah berdebat dengan puak-puak kafir, puak-puak syaitan, kafir syaitan jin dengan syaitan manusia. Maka di sini dibawa kepada kita dua contoh bandingan. Kalimah tayyibah dengan kalimah khabithah. Jangan buh nama anak tu khabithah tu, nama buruk, uduh, dia panggil khabithah. Tengok, alam tara, ai alam ta'lam ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ta'lam dengan makna tara dengan makna ta'lam, engkau mengetahui. Lihat di sini kita kata tengok dengan mata kita sendiri, dan kita tengok dengan mata ainul basirah, mata hati kita. Kaifa daraballahu mathala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengemukakan suatu perbandingan. Kalimatan tayyibatan, iaitulah kalimah yang baik. Apa dia kalimah yang baik ini? Iaitu kalimatut tauhid. Tanda para pelajar, kalimah yang baik iaitulah kalimah tauhid. Kalimatan tayyibah ay kalimatut tauhid, wa syahadatu an la ilaha illallah. Kalimah tauhid ini dengan kasyajaratin tayyibatin, adalah sebagai sebatang pohon yang baik, pokok yang baik. Asluha sabitun, yang pangkalnya, akar tunjangnya tetap teguh. Wa far'uha fis sama, dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Allahu akbar. Akar di bawah, dahannya menjulang ke langit, pucuk dia tu. Masya Allah, tabarakallah. Maka di sini, apa dia syajarah itu? Pokok tu pokok apa? Kita tengok. Para ulama tafsir kata al-muradu, maksud syajarah tayyibah di sini an-nakhlah, bandingan orang mukmin dengan pokok tamar. Ada yang mengatakan la syajaratun fil jannah, pokok dalam syurga. Yang penting Allah ceritakan kepada kita tentang bandingan kalimat tayyibah dengan pokok yang bagus. Apa dia pokok ni? InsyaAllah kita tengok nanti dalam hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi buat soal jawab, kuis kalau bahasa kita kan. Buat kuis. Nabi kata nak tahu apa dia pokok yang baik itu. Bagaimana sifat pokok itu? Tengok sifat pokok. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Pokok itu mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Sentiasa berbuah. Pokok yang baik ni berbuah sentiasa. Wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah membuat perbandingan itu untuk manusia. Bandingan ni dia supaya manusia berfikir. Kita ni kalau baca saja tidak berfikir, dia panggil tidak ada faedahnya kita hidup atas dunia ini. Supaya apa mereka berfikir? La'allahum yatadhakkarun.
supaya mereka beringat mendapat pelajaran. Jadi kalau kita tengok pokok kita berfikir, maka kita akan dapat pelajaran dan pengajaran. Dia dua kita dapat, pelajaran dan pengajaran. Tengok nota di bawah, Tuan Syekh kita ni panjang sekali dihuraikan kepada kita apa makna kalimah tayyibah. Kalimah yang baik ataupun disebut dengan nama kalimah tayyibah, banyaklah pandangan para ulama ni, tapi khulasah dia, kesimpulan dia, sinopsis telah dibuat oleh penterjemah pimpinan Ar-Rahman. Tengok nota 472. Kalimah yang baik ialah seperti kalimah tauhid, kalimah tauhid. Itu dia panggil kalimah yang baik, kalimah tauhid. Apa lagi? Kalimah Al-Quran, itu dia panggil kalimah Al-Quran, itu juga kalimah yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Kalimah yang baik itu kalimah tauhid, kalimah Al-Quran, itu semua dia panggil kalimah yang baik. Kalimah-kalimah Rasulullah, maknanya sabda-sabda Nabi, aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimah tayyibah. Atau secara umum, kalimah tayyibah itu secara umum ialah tiap-tiap kalimah yang membuktikan iman dan taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu kalimah tayyibah. Maka di sini para jemaah sekalian, kita dapat buat kesimpulan bahawa kalimah tayyibah itu bermula dengan kalimah a'laha kalimatut tauhid. Yang paling tinggi sekali kalimah tauhid. Yang paling tinggi sekali. Kemudian mari pula kalimah Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana kata di para ulama, zikir yang paling baik, kita berzikir dengan kalamur Rabb. Kita berzikir dengan kata-kata dia sendiri. Allahu Akbar. Itu Al-Quran, baca Quran. Kalimah tayyibah iaitulah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua ucapan-ucapan yang baik yang kita bagi nasihat kepada orang, kita bagi tazkirah kepada orang, kita bagi peringatan kepada orang, itu dia panggil kalimah tayyibah. Maka kalimah tayyibah itu ialah ibarat dengan sebatang pohon yang baik. Apa dia sebatang pohon yang baik? Yang tegak berdiri dengan gagahnya, pangkalnya bertunjang di bumi dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Apa dia ni? Tanda para jemaah sekalian. Maksudnya kalimah tauhid itu, paksi dia duduk di mana? Paksi dia duduk terpahat, terpacak, tertanam di dalam hati. Karena itulah dia panggil al-imanu ma waqara fil qalbi. Al-imanu ma waqara fil qalbi. Iman itu iaitulah perkara yang terpahat dalam hati. Itu makna iman. Tauhid kita ni duduk dalam hati. Habis mana pucuk dia? Pucuk dianya, yakni asluha sabitun warasikhun fi qalbil mu'min. Umbi dia, asas dia, akar dia tertanam dalam hati orang mukmin. Dia panggil hadha wal iman. Al-imanu ha huna. Kerana Nabi tunjuk iman tu dalam hati. Ma waqara fil qalbi. Wa furu'uha, cabang-cabang dia naik ke langit. Apa dia? Semua amal-amal yang saleh yang kita buat ini, kan Nabi sebut dalam hadis, ya ta'aqabul lail, malaikatul lail, malaikat malam bergilir dengan malaikat siang. Malaikat shift pagi, siang turun subuh tadi. Dia turun, dia tengok, nama kita Abu Anas sedang melakukan solat subuh berjamaah. Catat. Maka dia bawa naik laporan kita, begitu keadaan dalam keadaan baik. Malaikat yang siang pula tukar nanti petang, naik pula.
setiap minggu pada hari Isnin, hari Khamis, malaikat bawa laporan mingguan tentang amalan kita, maka itu yang dikatakan far'uha fis sama, yakni semua amal-amal soleh yang kita buat sa'idatun ila sama, dibawa ke langit dan dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sudah mengetahui, tapi itu tugas malaikat. Tugas malaikat memberi laporan. Ini dipanggil kalimah tauhid. Kalimah yang besar ini, dalam hati kita tauhid, amalan dengan anggota. Karena itu Islam, iman dan Islam mesti serentak. Iman kita percaya dalam hati, Islam yang kita buat dengan anggota yang zahirnya, dan lain-lain perkara-perkara yang baik yang telah kita buat, kita kata alhamdulillah. Baik, tengok ayat yang ni, tu'ti ukulaha, buahnya sentiasa membuah. Artinya para jemaah sekalian, apabila kita beriman, kita sentiasa beramal. Pagi, petang, siang, malam beramal. Tak, bermula daripada solat tahajud tadi. Kemudian kita solat subuh berjamaah. Bagi yang ber-PKP itu solatlah bersama keluarga. Jangan buat diri masing-masing. Jangan. Alhamdulillah, para jemaah kita sudah pun latihan imam interim sudah 7 bulan dulu. Tahun lepas. Gunakanlah ilmu yang sudah ada itu. Alhamdulillah, saya dah bagi buku-buku zikir pagi petang, lepas solat subuh kita zikir, kan, pagi pula kita zikir dengan bersama dengan keluarga kita, zikir lepas solat yang maksur yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya dah bagi dekat ni zikir-zikir lepas solat. Semua ni alhamdulillah para jemaah sekalian untuk mengajar kita bahawa amalan harian kita ni jangan ditinggalkan. Sebagaimana kita kena makan pagi, sarapan pagi, makan tengah hari, demikianlah zikir pagi petang kita itu amalan. Maknanya amalan kita ni tu'ti ukulaha, sentiasa berbuah. Yang kita bimbangnya buah bermusim. Dia ada juga pokok yang bermusim. Apa dia pokok bermusim? Macam pokok durian, pokok yang ada musim. Bila bermusimnya? Waktu ada majlis, adalah dia di masjid. Waktu hari raya pergi ke masjid, contohnya seorang pakcik AJK masjid, dia bagi tahu saya, pengerusi masjid, dia kata, Ustaz, tolong pesan-pesan kepada para jemaah, kita dengan masjid ni jangan jadi macam kapal selam. Saya kata, macam mana Tuan Haji kapal selam? Dia kata, timbulnya sekali-sekala, tenggelamnya lama. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita ni pergi masjid jarang-jarang. Hari Jumaat yang muncul, hari raya yang muncul, hari lain tak muncul. Tak, tuan-tuan jangan dakwa lah. Musim Covid ni lah, kita kata itu halah khasah, halah ittirariyah, keadaan gawat, keadaan yang cemas. Itu cerita lain. Yang penting kita dengan mana amalan kita tu'ti ukulaha kullahin, sentiasa berbuah. Orang yang iman mantap, amal kebajikan dia sentiasa berbuah. Ada je, bermula daripada pagi solat subuh berjamaah, zikir pagi, tazkirah, dengar kuliah, kemudian datang duha, solat duha, kemudian kita pergi cari rezeki. Sambil kita cari rezeki, tak lepas mulut kita dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian kita pergi bantu orang susah, kita kata masya Allah, tu'ti ukulaha kullahin. Maknanya, tengok dalam nota ni, dia kata, ia sentiasa mengeluarkan buah yang lazat dengan izin Allah. Demikian juga halnya orang yang beriman yang tetap teguh imannya dan tidak putus-putus amal kebajikannya, akan mencapai kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini menarik. Baiklah para jemaah sekalian, ayat yang ke-25 ini mengajar kepada kita sifat orang mukmin tu'ti ukulaha, berbuah sentiasa. Jangan buah bermusim. Kenapa nampak comel jangok tu? Malam ni malam cinta Nabi, nak pergi selawat. Habis malam lain, Nabi SAW suruh kita berselawat setiap hari, tapi digalakkan, ditingkatkan selawat pada Nabi SAW pada hari Jumaat dan pada hari malam Jumaat. Semalam sampai hari ni, berapa kali dah kita selawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau yang belum lagi istighfar, banyakkan selawat sampai ke maghrib nanti, insya-Allah. Selawat yang mana? Selawat yang kita hafal dalam solat kita, itu yang terbaik. Para jemaah sekalian, satu hari
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk dekat dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi buat kuis. Akhbiruni bisyaratin tusbihu aw karrajulil muslim la yatahattu waraquha. Nabi SAW bagi tahu, ya para sahabat, ceritakan kepada aku sejenis pokok yang menyamai seorang laki-laki muslim. La yatahattu waraquha, daunnya tak gugur. Tidak macam daun-daun lain kan gugur. Daun dia tu kena kait, kena buat turun dulu. Manakala gugur pun semua sekali bok jatuh. Gitu ibarat. Tu'ti ukulaha kullahin, buah dia dapat kita makan sentiasa. Allahu akbar. Faqala Ibnu Umar fawaqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah. Ibnu Umar kata, terdetik dalam hati aku itu pokok kurma, pokok tamar. Wa ra'aitu Abu Bakrin wa Umar la yatakallaman. Aku tengok ayahku Umar senyap, ayah Ibu Bakar senyap. Fakarihtu, aku tak maulah, sebab Ibnu Umar ni masih muda, yang orang tua-tua hebat-hebat ada tak cakap, takkan aku nak cakap. Aku pun diam, tak dalam hati. Bila Nabi SAW tengok sahabat tak jawab, Nabi pun kata hiyan nakhlatu. Maka Nabi kata ini pokok kurma. Banding pokok kurma ni, daripada batang dia, daripada daun dia, daripada pelepah dia, dari buah dia, dari leaf dia, semuanya berguna. Itulah ibarat seperti seorang mukmin. Bila kita keluar, kata Ibnu Umar, bila keluar daripada rumah Nabi, daripada majlis Nabi SAW, aku berkata, ya abata, ayah. Dia cerita kepada ayah dia Umar. Sebenarnya terdetik dalam hati saya nak jawab dah pokok kurma. Umar bertanya, ma mana akan antakalam, kenapa mu tak bercakap? Dah mu tahu, kenapa tak bercakap? Qalam arakum takallamun. Abah, ayah, saya tengok abah tak bercakap kan. Takkanlah saya nak bercakap, orang tua-tua senyap. Umar kata apa? La antakuna qultaha ahabbu ilayya min kaza wa kaza. Abdullah, kalau mu bercakap, lebih aku suka daripada sekian-sekian. Maknanya patut mu jawab lah Ibnu Umar. Sekurang-kurangnya menggembirakan hati Nabi SAW. Ada di kalangan umat dia yang faham, ada di kalangan umat dia yang tahu bandingan tersebut. Hadis ini rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa rawahu Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, itu contoh bandingan kalimatan tayyibah. Saya ringkaslah. Kalau kita nak ceramah kalimat tayyibah ni banyak sekali, menarik. Dan cukuplah kita mengatakan kalimah tayyibah ni kalimah yang baik, bermula daripada kalimah tauhid. Kita pergi kepada bandingan yang kedua. Bandingan yang kedua, kalimah apa pula? Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ard ma laha min qarar. Wa mathalu kalimatin khabisatin, Allahu akbar. Dan bandingan kalimah yang jahat, kalimah yang buruk. Apa dia kalimah yang buruk ini? Kita tengok nanti kalimah yang buruk. Kasyajaratin khabisatin, Allahu akbar. Kasyajaratin, samalah seperti sebatang pokok yang tidak berguna. Khabisatin, kalimah yang tak berguna. Ujutus. Cuma kalau kita nak baca, dia kena ada nun tak? Khabisatin ijtusat. Nah, pasal itulah kalau agak payah sikit. Kalau kena berlatih sikit. Kasyajaratin khabisatin ijtusat. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Masya Allah. Samalah seperti kalimah yang buruk. Samalah seperti sebatang pokok yang tidak berguna. Khabis,
kalimah yang pokok yang buruk, tak ada hijab. Yang mudah terbongkas. Maknanya umbi dia tak kuat, mungkin dia punya akar sudah repuk, sudah buruk ataupun tak kuat, duduk di atas tanah yang tidak baik, terbongkas, terbalik akar-akarnya dari muka bumi, tidak ada baginya tapak untuk tetap hidup. Ma laha min qarar. Tengok nota di bawah, tanda bintang, kalimah khabisah. Apa dia khabisah? Wa masalu kalimatin khabisatin, dan bandingan kalimah yang buruk, yang jahat. Oh, macam-macam lah ulama tafsir ni kata, pokok yang buruk ni seperti hanzal, pokok yang pahit, buahnya bau pun tak sedap, macam-macam. Yang pentingnya, kata di para ulama, anna tasbih waqa'a bi syajaratin, bandingan ini gilah mana-mana pokok yang tak baik. Kita tengok pokok tak baik, sifat dia macam ni, sesuailah dengan kalimah khabisah. Bandingannya, kalimah khabisah, kalimah yang buruk, yang jahat itu ialah kalimah kufur. Oh, na'uzubillah. Kalimah yang paling jahat sekali, kalimatul kufri, kalimah kufur, kalimah syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, ini yang paling buruk. Bandingannya samalah seperti sebatang pokok yang tidak berguna, yang mudah terbongkas akar-akarnya dan tidak bertapak untuk tegak hidup. Demikian halnya orang kafir, tidak mempunyai tapak pendirian yang menjamin keselamatan. Pegangan i'tiqad dia tidak ada. Dia duduk percaya ke batang kayu, duduk percaya ke tunggu kayu, percaya ke pekong-pekong, percaya ke benda-benda yang pelik-pelik, kan? Dan yang kafir betul ataupun yang separa kafir, seperti yang mempercayai Sayyidina Husain, mana duduk minta dengan Husain, ya, orang lain pun duduk minta dengan benda. Ya, kita kena ingat ini satu perbuatan yang berbahaya. Buat Syiah, ya Husain, ya Husain, tak panggil ya Allah, ya Husain. Buat kafir pula panggil benda-benda lain. Maka semua kalimah kufur itu tidak mempunyai tapak pendirian yang menjamin keselamatan. Walaupun dia pegang, dia i'tiqad, dia yakin, tapi sebenarnya tak ada faedah. Dan sebagaimana pohon yang tidak berguna itu tidak mengeluarkan melainkan buah yang pahit, maka demikianlah pula amal perbuatan orang yang kafir tidak mendatangkan sebarang faedah kepadanya pada hari akhirat kelak. Allah buat bandingan kepada kita di sini para jemaah sekalian dengan kalimah khabithah. Apa dia kalimah khabithah itu? Kalimah yang buruk. Bila dia kalimah buruk, ma laha min qarar, tidak ada asas. Kalimah kufur ni tak ada asas. Mereka buat apa saja atas dunia ni pun, yang baiknya pun tidak berguna. Seperti dalam ayat yang lepas kita dah bincang, yang baik pun haba'an mansura, menjadi debu yang berterbangan. Yang buruk, yang memang dia perbuatan syirik kafir, dia langsung tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dikatakan kalimah khabithah. Kalimatul kufri wa kalimatul ma'asi, dan semua jenis maksiat tak ada berguna belaka di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, kita berhati-hati. Dua kalimah yang cukup besar ini kita kena beringat. Maka syajarah yang tayyibah itu dia panggil syajaratul Islam. Syajarah pokok iman dalam hati, pokok Islam yang tumbuh. Tapi kita kena ingat, tanda para pelajar sekalian, pokok ni perlu kepada baja, perlu kepada penjagaan. Lebih-lebih lagi kalau pokok yang mahal-mahal. Orang tanam pokok orkid, orang tanam pokok apa saja pun yang mahal-mahal ni perlu kepada jaga, air cukup, baja yang sesuai, bahkan suhu pun kena jaga baik. Sebab tu tengah pokok sayur kita tengok dia dalam rumah dia duduk kan, dengan penjagaan dia, dengan pencahayaan cukup. Demikianlah kata di para ulama, pokok Islam kita ni kalau tidak dibajai dengan amal-amal yang soleh,
Kalau tidak ada racun-racun serangga, apa racun serangga? Ni, perbuatan-perbuatan yang boleh merusakkan iman dan Islam. Kita pergi berkawan dengan orang anti-Islam, tiba-tiba kita bercakap juga, apalah pokok Islam ni? Nak solat-solat ni rugi masa. Membantu kerja buat kita ni. Kilang kita ni terbantu dengan sebab solat, contohlah kita kata. Ataupun ada orang yang celupar mulut duk bercakap, apalah buat ni nak laksanakan undang-undang syariah hudud atas dunia ni. Ini semua ni dia panggil virus yang lebih berbahaya daripada virus corona yang ada hari ni. Sebab virus corona ni habis tinggi dia pergi ke hospital, pergi ICU, paling kuat dia mati. Tapi virus yang merusakkan akidah, mereka akan pergi ke neraka wal'iyazubillah. Maka para jemaah sekalian, kita kena jaga pokok iman Islam kita ni daripada mesti disuburkan dengan baja-bajanya, maknanya sentiasa berzikir, sentiasa beribadat, sentiasa ingat pada Allah Ta'ala, sentiasa menggilatkan kita dengan ilmu, itu baja. Dan jangan lupa jaga pokok iman, pokok Islam kita ni daripada virus, daripada kumat daripada ulat, penyakit-penyakit yang merusakkan, iaitulah perkara yang merusakkan iman dan Islam. Itu kita kena jaga. Dalam sebuah hadis, sabda Nabi SAW daripada Abdullah bin Amru, Nabi mengatakan, innal iman la yakhluq fi jawfi ahadikum. Iman dalam hati kita ni akan lusuh, pudar, kama yakhluqus thawbu al-khalaq, sebagaimana pudarnya pakaian yang kita pakai ni, baju yang kita pakai lama-lama lusuh. Fasalullaha an yujaddidal iman fi qulubikum, maka sentiasalah kamu mohon dengan Allah Ta'ala agar memperbaharui, meningkatkan iman dalam hati kamu. Ini tanggungjawab kita para jemaah. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tabarani wal Hakim daripada Abdullah bin Umar, dan wasahaha isnadahu fi as-sahih al-jami'. Alhamdulillah para jemaah, maka pada kesimpulannya kita kata pokok yang baik mesti dijaga bajanya, mesti dikawal daripada penyakit-penyakit dan juga benda-benda binatang yang boleh merusakkannya. Demikianlah tauhid kita ini perlu dijaga. Jangan kata saya orang beriman saja, tak jaga, bahaya kita. Demikianlah pokok-pokok yang tak baik, pokok yang buruk perlu dihapus, dibuang. Kalau tidak dia akan jadi rusak kan. Masya Allah, tabarakallah. Para jemaah sekalian, dua bandingan yang cukup mantap. Pokok yang buruk buang, pokok yang baik dijaga dan dikawal. Kalau tak kawal, pokok ini akan rusak. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri kita ini. Bagaimana pokok yang baik memberi buah, memberi kesan dalam kehidupan manusia sehingga dia mati. Tengok ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allahu Akbar. Tengok tuan-tuan ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah. Atas dunia dulu dia berpegang dengan kalimatun tayyibah, dengan kalimah tayyibah, dengan kalimatut tauhid. Masa kita hidup, mantap kita jaga kalimah tayyibah kita ni, insya-Allah Allah tetapkan pendirian kita yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Apa dia maksud akhirat di sini? Tengok nota di bawah. Yakni sehingga mereka tidak dapat dipesongkan imannya oleh sebarang diayah
dan hasutan-hasutan, dan mereka dapat menjawab segala pertanyaan yang dikemukakan kepada mereka dalam kubur dan pada hari akhirat kelak. Allahu Akbar. Ini yang kita nak para jemaah sekalian. Orang yang berpegang dengan kalimah tayyibah di dunia waktu dia hidup, maka waktu dia nak mati Allah Ta'ala tetapkan dia, Masya Allah, tabarakallah. Dalam ayat yang lain yang telah kita baca, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang beriman dan dia tetap pendirian istiqamah, Allah Ta'ala, malaikat akan turun waktu kita nak mati. Waktu kita nak mati, malaikat akan datang jaga kita, dan pada saat itu kita mampu untuk mengucap la ilaha illallah. Kalau boleh teruskan Muhammad Rasulullah lagi baik, kalau satu pun tak apa. La ilaha illallah, itulah kalimah tayyibah, ucapan yang terakhir kita. Karena Nabi SAW telah beritahu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang boleh mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah, maka orang itu masuk syurga. Allahumma ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, kami mohon padamu ya Allah dengan nama-Namu yang indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau akhirkan hidup kami dengan la ilaha illallah. Allahumma sabbitna bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, sabatkan kami, tetapkan pendirian kami ketika kami nak mati, dengan kehidupan kami atas dunia, sehingga kami mati dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah harapan kita, itulah doa kita. Semoga Allah Ta'ala akhirkan kita dengan husnul khatimah sepanjang hidup kita kalau kita baik. Tapi kalau kita mati tidak dengan husnul khatimah, maka kita menjadi manusia yang celaka sepanjangnya. Wal'iyazbillah. Itu yang pertama di saat kita nak mati. Dalam risalah yang saya letak ni, doa zikir sebelum salam. Di antara doa yang Nabi kita ajar ni, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tuan-tuan ambil risalah kita ni, ada dalam buku Perisai Muslim pun ada, dalam zikir pagi, zikir lepas solat saya dah letak di sini. Bacaan-bacaan sudah ada. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada azab kubur, daripada azab neraka jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah ketika hidup, ketika mati. Yang kita bimbang hari ni, waktu nak mati, fitnah bermula di situ apabila kita tak boleh mengucap dua kalimah syahadah, tak boleh nak kata la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yusabbitullah, Allah Ta'ala akan tetapkan pendirian mati kita dengan akhir kalimah kita dengan la ilaha illallah. Yang kedua, kalimah ini apabila kita masuk dalam kubur. Hadis yang panjang daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu idza su'ila fil qabri, orang mukmin apabila masuk dalam kubur, malaikat tanya, man rabbuk? Yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka senangnya dia menjawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi. Dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazalik, itulah yang dimaksudkan dengan kalimah, dengan ayat yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mana maksud Allah Ta'ala tetapkan pendirian dengan qaul tsabit, kata-kata yang teguh ini. Kita nak mati, kita mengucap, kita masuk dalam kubur, bila ditanya oleh malaikat, kita jawab dengan senang, dengan mudah, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Qur'anu imami. Maka itu kata-kata yang cukup baik, yang kita nak
Dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, lafaznya panjang. Tapi ana tak hurai panjang di sini, saya beri rujukan kepada para pelajar sekalian, boleh tengok dalam kuliah saya waktu awal PKP dulu, tajuk dia Rihlah ke Alam Abadi. Pengembaraan ke alam akhirat. Alhamdulillah kita sudah cerita daripada awal kematian sampai ke syurga insya-Allah, dan juga na'udzubillah kepada neraka bagi orang yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Dalam hadis yang panjang juga diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri, qala sallallahu alaihi wasallam qala Abu Sa'id syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi janazah. Abu Sa'id kata, aku telah menghadiri pengebumian jenazah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas kebumian jenazah, Nabi kita bagi tazkirah. Saya kata eloklah sekali-sekala para imam, para sahabat, pendakwah, bila kita pergi kubur, kita kebumi jenazah, kita tazkirah kepada orang yang hidup. Kita talqinkan orang yang hidup. Tapi jangan jadi budaya tetap bila ada orang mati pasang mikrofon kat kubur lah. Kita kata sekali-sekala mimbabi tazkir, mimbabi sebagai peringatan dan nak melembutkan hati kita yang masih hidup. Nabi kata, ayuhan nas, wahai para sahabat semua, inna hazihil ummatu tubtala fi quburiha. Umat ini akan diuji dalam kubur mereka. Fa idzal insanu dufina fataqarraqa anha ashabu. Bila kita dikebumikan, orang yang mengebumikan jenazah balik, ja'ahu malakun, Allahu akbar. Ketika itu akan datang malaikat, fi yadihi mitraq, di tangannya ada cemeti, fa'aqadahu, malaikat ni angkat dia duduk. Tuan-tuan jangan tanya macam nak angkat, lubang lahat sempit, itu kerja manusia. Kita duduk di alam barzah, bukan lagi di alam biasa. Fayaqul, ma taqulu fi hadzal rajul? Dia tanya, si mati, apa yang kamu nak kata kepada laki-laki ni? Siapa dia? Maksudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia orang beriman, dia akan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu sadaqta. Malaikat kata benar. Summa yuftahu lahu babun nar. Kemudian malaikat buka skrin tunjuk neraka. Dia kata, fulan, ni tempat dudukmu dalam neraka kalau kamu kafir terhadap Allah Ta'ala dan kamu tidak ikut laki-laki ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tengok neraka kita terkejut, ya Rab. Kemudian skrin neraka ditutup, dibukanya syurga. Fayuftahu lahu babun ilal jannah, dibukanya pintu syurga fayurid yanhat. Bila tengok pintu syurga, orang mati tadi nak bangun, malaikat kata, uskun, duduk, jangan bergerak. Wa yufsahu lahu fi qabrihi, malaikat perluaskan kuburnya seluas mata memandang. Inilah tempat dudukmu dalam di akhirat nanti, syurga tempat duduk. Ketika itulah orang yang beriman terus berkata, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah cepatlah kiamat, kami nak pergi ke tempat duduk kami. Wal iyaz billah, sekiranya yang mati itu kafir, dia akan jawab, la adri, aku tak tahu siapa laki-laki tu. Aku dengar orang kata dia Muhammad, aku dengar. Fayaqulu la daraita wala talait, mu ni tak tahu gapo ni. Orang duduk dakwah sini-sini, kamu tak dengar ni, mu tak dapat petunjuk. Kamu ni dibukanya pintu syurga, dia kata, kalau mu beriman ni tempat dudukmu. Tapi oleh kerana mu kafir, yuftah lahu babun ilan nar, dibukanya pintu neraka, wal iyazu billah. Kemudian yaqma'hu qam'atan bil mitra, kemudian malaikat pukul dengan cemeti. Yasma'uha khalqullah kulluhum ghairas saqalaini. Bila malaikat pukul dia, didengari oleh makhluk-makhluk yang lain daripada manusia dengan jin yang tak dengar. Allahu akbar. Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit. Allah Ta'ala tetapkan pendirian. Orang yang tetap berdiri atas dunia, dia tetap berdiri dalam kubur nanti, insya-Allah. Para jemaah sekalian, hadzal hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Abi Asim wal Bazzar,
dan sanadnya sahih. Alhamdulillah, itu di antara hadis-hadis yang disebut. Maknanya kalimah kalimah thayyibah itu yuthabbitullahu allazina amanu, ketika nak mati, ketika dalam kubur, itu semua apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, para jemaah sekalian, kita berdoalah banyak-banyak. Maka dalam hadis yang lain, hadis Uthman, Nabi SAW bila dia kebumikan jenazah, selain daripada Nabi kita bagi tazkirah di kubur tadi, Nabi juga beritahu, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Sahabat-sahabat yang duduk atas kubur ni, jangan duduk bual. Kita ni duduk berbual-bual, cakap tak tahu kalu. Nabi kata, istaghfiru li akhikum, mintalah ampun kepada Allah Ta'ala. Allah, ya Allah, maghfir li fulan, Allah maghfir. Kita semua ada kubur tu masing-masing doa, ya Allah, Allahumma maghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkanlah si mati ni, ampun, berilah rahmat kepada dia. Nabi kata, wasalu lahu tasbit, mintalah supaya Allah Ta'ala sabatkan kalimah sabitah ini. Dia mantap jawapan dia dengan malaikat, fa innahul ana yus'al, kerana dia sekarang sedang ditanya, disoal oleh malaikat. Allahu Akbar. Hadis rawahu Abu Daud wa ghairuhu bisanadin sahih. Maka kita kena ingatlah bila kita duduk tepi kubur, mayat itu sangat berhajat kepada doa kita. Kerana itulah bila kita nak pergi solat jenazah, kita solat dengan ikhlas. Tuan-tuan dan puan-puan, hapuskan budaya bawa nasi bungkus ke kubur, bawa sampul-sampul bagi para orang solat. Biarlah orang solat dengan ikhlas. Jangan duduk beri benda-benda yang pelik macam ni. Ni sampai ke musim Covid ni, kita nak solat jenazah, ramai-ramai di masjid tak boleh, dibawa ke kubur. Nasi bungkus dibawa ke kubur. Kita kata subhanallah, kenapa begini kita? Duk kira nak makan ya kita. Kita patut kita tak alu makan 3 hari bila tengok orang mati. Bukan mencari menu apa yang kita nak makan malam ini. Subhanallah. Diceritakan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu bila duduk di kubur, bakar, menangis sampai basah janggut. Orang tanya, ya Uthman, kamu duk ceramah tentang syurga, tentang neraka, tak menangis gini, tapi duduk di kubur ni kenapa menangis? Uthman kata, macam mana aku tak menangis? Aku dengar Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Bagaimana aku tak menangis? Kubur ini adalah merupakan pintu masuk ke akhirat. Allahu Akbar. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa dia selamat daripada azab kubur, yang lepas daripada ini nak melepasi sirat, soal-soal di akhirat esok akan selamat, akan lebih mudah. Siapa tak lepas dari azab kubur, selepas daripada itu lagi dahsyat. Dan aku dengar Rasulullah bersabda, ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabr afza' minhu. Aku tak tengok mana-mana pandangan yang dahsyat lebih daripada pandangan aku kepada kubur, sebab disitulah pintu masuk ke akhirat. Para jemaah sekalian, kenapa kita pergi kubur kita tak insaf? Sebab kita pergi duk tengok dengan mata saja, kita tidak berfikir apa jadi kepada kita setelah kita masuk dalam kubur. Baiklah, kita tamatkan ayat kita ni. Allahu Akbar. Wa yudillullahu zalimin. Dan Allah Ta'ala menyesatkan orang-orang yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Atas dunia ni kufur, atas mereka maksiat, atas dunia ni ingkar, tak mau terima perintah Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala sesatkan mereka. Wal'iyazbillah. Wa yaf'alullahu ma yasha'. Dan Allah berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. yakni Allah jualah yang berkuasa memberi petunjuk hidayah kepada siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan dialah juga yang berkuasa menyesatkan siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturan. Maka kita para jemaah sekalian hendaklah sentiasa duduk di mana? Duduk di atas rasa cemas, rasa takut, rasa gerun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati aku datang agamamu. Itulah doa yang kita minta. Sebab manusia ni akan terbagi pada dua. Ada kumpulan yang muwaffaqun bitasbit, Allah Ta'ala akan beri kalimah yang sabit. Ada orang yang wal'iyazubillah, mereka ini terumbang-ambing
tak tahu nak gimana, marilah kita sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala sabatkan kita di dunia dengan kalimah tauhid, dan Allah Ta'ala sabatkan kita ketika nak mati dengan kalimah tauhid, dan Allah Ta'ala sabatkan kita dalam kubur dengan kalimah tauhid, sehinggalah kita masuk dalam syurga dengan kalimah tauhid, insya-Allah. Jadi pada pagi Jumaat yang mulia ini, banyakkanlah selawat ke atas Nabi SAW. Setelah kita mempunyai kalimah tauhid, setelah kita mempunyai kalimah yang baik, maka pada waktu itu insya-Allah kita berhak mendapat syafaat Nabi SAW di akhirat nanti, insya-Allah. Kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat yang ke-28 dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.